parti yang betul. Okey. Jangan sekali-sekala menjual undi anda untuk tepung, gula dan beras. Faham? Okey, sekiranya kita untuk keterangan lebih lanjut, kita menjemput Haji Muhammad Khairi Haji Ismail, Pengarah Komunikasi dan Media Baru Keadilan Melaka, untuk memberi ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar? Baik. Nandri. Waalaikum. Video boleh nampak tak? Pak, tengok video boleh nampak je tak? 大家好。好。Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampak. Tak apa, Nampak. boleh tolong adjust sikit. Saya amat Okey, nampak. berbangga dapat datang ke Taman Pangkalan Indah di Jalan 17 ini untuk majlis penerangan PRU ke-13 yang akan datang tak lama lagi, iaitu pada hari Ahad ni. Jadi hari ni hari apa? Khamis. Lagi 3 hari. Besok Jumaat, Sabtu. Sabtu tu kira hari terakhir kita berkempen lah. Hari Ahad kita mengundi. InsyaAllah dengan izin Tuhan, kali ini kalilah ya, kita ubah. Ini kalilah Ubah! Ini kalilah Ubah! Ini kalilah Ubah! Ya, kita minta rakyat dapat menguatkan tekad dan azam untuk melakukan perubahan itu. Setelah kita bagi peluang kepada Barisan Nasional untuk memerintah negara kita selama 56 tahun. Di peringkat awal bagus, dengan Tunku Abdul Rahman, dengan Tun Abdul Razak yang membangunkan negara, yang membuat Felda, membantu rakyat miskin dan sebagainya, dengan juga Tun Husin On, dengan lepas Tun Husin On siapa? Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad pun mula-mula okey, tapi dah di hujung pentadbiran Dr. Mahathir. Dr. Mahathir lama tau, 22 tahun menjadi Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri yang paling lama lah di Malaysia. Di peringkat akhir pentadbiran beliau itu ada pelbagai masalah. Ya. Yalah, maksudnya dunia pun pada waktu itu bergolak, ekonomi dunia merudum sedikit sebanyak dan kemelesetan berlaku di Malaysia. Beberapa syarikat jadi bermasalah dan bankrupt, dan termasuklah syarikat kroni, syarikat anak Datuk Mahathir sendiri. Dan pada waktu itu Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Keuangan telah diminta oleh Datuk Mahathir untuk membantu mengambil langkah-langkah tertentu untuk membantu syarikat-syarikat tertentu, termasuk syarikat anak dia, dengan menggunakan wang dana awam. Dan Datuk Seri Anwar tak bersetuju. Datuk Seri Anwar kata ramai rakyat Malaysia lain, banyak lagi syarikat lain di Malaysia ni yang juga bermasalah. Kenapa kita nak tolong yang besar-besar dan tidak menolong yang kecil-kecil? Jadi atas dasar itu, apa yang berlaku telah pun berlaku. Datuk Seri Anwar telah pun dipecat, dan Dr. Mahathir sendiri menjadi Menteri Keuangan. Dan lepas itu diluluskanlah beberapa kelulusan untuk membantu yang dia nak bantu. Itu telah berlaku. Tapi macam mana pun kita lihat fitnah-fitnah dilemparkan pada Datuk Seri Anwar yang dimulakan oleh Dr. Mahathir, dan sampai sekarang ni ada lagi fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh pihak tertentu yang tak berpuas hati dengan kemarahan Datuk Seri Anwar dalam arena politik negara. Datuk Seri Anwar diterima oleh masyarakat
terutama di kalangan masyarakat muda, anak-anak muda, sukakan beliau memimpin negara. Kaliber dan karisma beliau terselah begitu sekali, sehingga kan ada pihak yang cemburu, ada pihak yang nak menyekat kemarahan itu, ya. Ada kita dengar itu Saiful pun nak buat fitnah juga, tapi lepas tu bapak dia kata sebenarnya itu konspirasi, bapak dia tarik balik. Tapi baru 2 hari lalu bapak dia kata dia batalkan yang dia tarik balik tu. Dia kata betul, anak dia kena liwat. Jadi nampak sangatlah permainan yang beraras rendah lah. Tapi Datuk Johari Abdul dia ada memberi ulasan tentang apa yang berlaku itu. Kata Datuk Johari Abdul, Bapak Saiful ni bernama Azlan. Azlan ni mungkin dia tertekan, ya, ditekan oleh pihak sana, dan ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Azlan yang tak betul, kata Datuk Johari. Contohnya Pakcik Azlan ni kata dia keluar daripada parti PKR yang dia sertai. Kata Datuk Johari, dia dah pernah memohon, tapi permohonan keahlian PKR Azlan ni belum pun diluluskan. Jadi tak timbul soal dia nak keluar, sebab dia pun belum masuk, baru antara orang nak memohon. Lagipun kata Datuk Johari, bukan kita yang panggil dia untuk menarik balik pengakuan dulu tu, ya, membuat pengakuan bahawa dia macam dipaksa kan. Azlan sendiri yang berjumpa dengan PKR kerana dia rasa bersalah tentang apa yang berlaku itu. Tapi biarlah dia dengan masalah dia. Kita harap rakyat tak terpedaya dengan hela-hela, dengan fitnah-fitnah murahan sebegitu, ya. Jadi kita kuatkan tekad, gunakan peruntukan Perlembagaan Malaysia 5 tahun sekali untuk kita memilih pemimpin. Dalam perlembagaan tak kata kita mesti pilih UMNO, kita mesti pilih MIC, kita mesti pilih Barisan Nasional. Dalam perlembagaan kata rakyat bebas memilih mana-mana parti yang dia nak. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita pilihlah parti yang lebih baik. Kalau kita tahu BN barang naik, kalau PR price reduce, harga turun, ya. InsyaAllah dalam manifesto kita, apa yang kita nak buat, apa kita rancang nak buat, kita telah bukukan dalam manifesto itu, dan itu adalah satu dokumen yang menjadi garis panduan perjalanan pentadbiran dan kerajaan baru itu nanti, insyaAllah. Dan salah satu manifesto yang utama ialah untuk pada hari pertama kerajaan baru ini dibentuk, harga minyak akan diturunkan. Ya, harga minyak RON 95 akan diturunkan. Jadi kalau harga minyak dah diturunkan dengan pendapatan yang sama, kita dah boleh menikmati kehidupan dengan lebih selesa, kerana perbelanjaan kita dah kurang dengan gaji yang sama. Dan kalau kita faham, harga minyak mempengaruhi harga barang-barang lain. Sebab semua barang dibawa ke sana kemari naik lori. Lori itu kena isi minyak. Kalau kos minyak lori itu tinggi, maka sayur pun kena harga tinggi sebab nak bayar minyak lori itu, ya. Kalau harga minyak tinggi, tambang bas pun mahal, tambang teksi pun mahal. Tapi kalau harga minyak diturunkan, insyaAllah kita akan lihat penurunan harga kebanyakan barang dalam negara kita. Dan ada anak-anak yang belajar di kolej, di universiti, ada yang dah berhutang dengan PTPN. Manifesto Pakatan Rakyat menjanjikan bahawa pendidikan di Malaysia akan dipercumakan, tak perlu dibayar, melainkan anak orang kaya. Anak orang kaya bayarlah, tapi bagi kebanyakan yang lain yang tak kaya, pendidikan percuma. Malah yang dah berhutang dengan PTPTN
akan dihapus kira. Ya, kerajaan baru, Pakatan Rakyat akan cari jalan, cari cara untuk membiayai itu semua. Ini semua adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi untuk merealisasikan impian satu ekonomi, satu masyarakat, satu pentadbiran yang lebih bersih, yang lebih adil, yang lebih saksama, tuan-tuan dan puan-puan ada tanggungjawab, ada tugas yang perlu dijalankan, iaitu untuk menggunakan senjata yang diperuntukkan 5 tahun sekali itu, iaitu pensil. Gunakan pensil itu dengan sebaik-baiknya untuk memangkah apa yang kita nak pangkah itu. Pangkah PR, kalau di Parlimen Alu Gajah, pangkahlah Damien Yeo DAP. Kalau di Dun Macap, pilihlah Ginny Lim daripada keadilan. Kalau di dia pun sini. Cik Ginny Lim, bakal YP kita di sini. Dan kalau di Gadek, kita ada Rajendran Govindasamy, ya, daripada keadilan. Kalau daripada mana lagi? Dun Rembia, kita ada satu Profesor Madya dalam bidang undang-undang, lulusan London School of Economics. Dia baru saja memohon pension pilihan dan dah diluluskan untuk dia terjun bersama dengan perjuangan rakyat, ya, untuk Dun Rembia. Dan mana lagi yang belum? Habis itu sajalah. Jadi sama-sama kita memangkah calon kita supaya mereka ini diberi peluang untuk 5 tahun membuktikan apa yang dijanjikan dalam manifesto. Kalau dalam 5 tahun ini janji tak ditepati, janji dicapati seperti yang PN buat, kita tendang mereka keluar. Pilihlah balik PN tu. Tapi saya percaya setelah dibuktikan di Pulau Pinang, dibuktikan di Kelantan dah 23 tahun, di Selangor, di Perak sekejap, dan di Kedah, insyaAllah berilah peluang, mereka akan beri yang terbaik untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji. Kita dah ada wakil N08 Macap di sini, Ginny Lim. So seterusnya kita menjemput Encik Badrul untuk menteri takdimat. Terima kasih saudara pengurusi majlis.